Kisah ini berdasarkan pengalaman seorang isteri yang mengikut suaminya bertugas sebagai diplomat di Itali. Namun begitu, apa yang dialaminya sejak tinggal di apartmen Via Mazzucatelli 5 Milan itu cukup sukar hilang dari ingatannya. Pangsa muri mewah 3 bilik itu cukup digemarinya walaupun baru seminggu didiami. Selain ruang tamu yang luas, pemandangan yang dilihat dari situ menunjukkan mata. Walau bagaimanapun, suatu malam selepas 2 minggu tinggal di situ, ketika suami bertugas di Rom, Zaitun berdepan dengan sesuatu. Malam itu, setelah menidurkan Syahrin dan Faiza, saya merebahkan badan di katil. Mungkin kerana suasana tenang dan dingin, saya cepat terlena. Kira-kira pukul 2.30 pagi, saya dikejutkan bunyi bising yang datang dari ruang tamu. Saya dengar suara orang berbual, ketawa dan menyanyi-nyanyi macam ada pesta. Pagi-pagi pun buat parti, jiran sambut jadi ikut. Saya berkata dalam hati. Saya cuba menyambung tidur tapi tak boleh. Puas mengiring ke kiri, ke kanan, semuanya serba tak kena. Bunyi bising itu cukup mengganggu. Agak lama termenung di katil, memikirkannya, baru saya teringat. Wah, sebelah kosong. Jiran yang paling hampir pun selang 2 pintu. Kalau begitu, takkan sekuat ini bisingnya. Pelik, dari mana datangnya bunyi itu? Saya beranikan diri membuka pintu bilik. Sebaik pintu ternganga, bunyi yang tadi cukup memekakkan tiba-tiba berhenti. Alamak, kenapa lampu ruang tamu semuanya terpasang? Sebelum tidur tadi, semuanya aku tutup. Saya berbisik sendirian sambil menghadap ke segenap pintu. Ada orang ceroboh masuk ke bilik saya sambil mengeling kiri dan kanan? Bulu roma saya meremang. Bagaimanapun, saya masih mampu melihat satu persatu perhiasan yang disusun atas almari dan meja. Semuanya tersusun rapi. Tiada sebarang tanda berlangsungnya pesta di rumah saya. Perasaan takut meningkat lagi. Lutut menggeletar, jantung berdebar kencang. Saya cuba mengikat kaki yang terasa berat, lari semula ke dalam bilik. Pintu saya hempaskan terus dikunci. Anak kunci saya ambil, lalu saya letakkan di tepi lampu tidur. Saya melompat semula ke katil, duduk mematikan diri. Mulut tidak berhenti-henti. Kumat kami membaca ayat kursi dan segala ayat yang saya ingat. Tiba-tiba bunyi tombol pintu dipusing dari luar. Ya Allah, saya menjerit tiba-tiba. Tiba-tiba pintu itu bergegar, ditendang dan ditolak bertalu-talu. Saya hanya mampu menatap pintu dan berdoa agar apa yang saya takutkan tidak berlaku. Bunyi kunci pintu dibuka. Debaran jantung saya semakin kencang. Jantung saya berdenyut. Saya renung pintu yang ditolak perlahan-lahan dari luar. Telinga terasa panas dan seluruh badan menggigil. Nafas seperti sengkak di kerongkong. Pintu pun sudah terkangkang luas tapi tidak ada siapa pun yang masuk. Saya hanya pegang sahaja Al-Quran tapi tidak mampu membacanya. Namun hati saya tidak berhenti membaca ayat kursi dan ayat-ayat lain sedang mata saya tak berkedip ke arah pintu. Saya menunggu siapakah yang akan masuk. Tubuh menggeletar dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya menunggu siapakah yang berjalan masuk. Yang mampu saya lakukan hanyalah menelan air liur. Saya membantu di katil, berserah kepada Allah. Saya hanya terkebir-kebir melihat pintu tertutup dan terbuka beberapa kali. Tidak pernah saya rasa takut begitu, hinggakan untuk menarik nafas pun terlalu perlahan. Entah berapa lama saya dilambung rasa takut itu, saya tidak tahu. Yang mengejutkan saya ialah loceng yang berdering tepat pukul 6 pagi. Selepas merangkak ke bilik air, mengambil wuduk dan bersolat, saya terus keluar dari bilik dalam keadaan berhati-hati. Di luar keadaan semakin cerah, rasa takut sedikit menurun. Selesai solat subuh, saya ke dapur, mata masih melihat kiri dan ke kanan. Hajat mau siapkan sarapan. Anak-anak masih belum bangun. Siapa punya kerja ni? Saya merungut sendirian apabila terpandang pintu
cermin gelongsor di ruang tamu penuh dengan kesan tapak tangan daripada lumpur. Saya merasa takut kerana kesan jari tapak tangan itu luar biasa panjangnya. Saya cuba mengukurnya dengan meletakkan tapak tangan saya. Nyatanya saiznya jauh lebih besar. Saya teringatkan filem Jerangkung. Begitulah kesan tapak tangannya panjang-panjang. Malas mikirkan lama-lama. Saya ke dapur ambil sepaldi air dan pencuci lantai untuk membersihkannya. Bagi menghilangkan rasa takut, saya pasang kaset mengaji selepas satu-satu. Tiada apa yang berlaku. Namun apabila hari semakin merangkak petang, saya bertambah takut. Selepas makan malam, saya ajak anak-anak ke bilik dan tidurkan mereka. Kalau ikut perkiraan saya, lusa baru suami pulang dari Rom. Harap-harap malam ni tidak ada lagi yang mengganggu. Walaupun mata mengantuk, kaset mengaji saya biarkan terpasang. Suara orang ketawa dan berbual dalam bahasa yang saya tidak fahami terdengar tepat pukul 12.30 malam. Saya juga mendengar bunyi gelas belaga seperti seseorang yang sedang menyusunnya. Kali ini saya tidak boleh langsung buka pintu. Saya tahu tidak ada sesiapa di luar. Pintu bilik memang saya sudah kunci sejak awal lagi. Saya hanya duduk di atas katil meneruskan bacaan Yasin. Sepanjang malam saya tidak dapat melapkan mata. Peliknya, apabila matahari terbit, suara orang pesta hilang sama sekali. Pagi esoknya, saya ke pintu cermin gelongsor lagi. Ada lagi kesan lumpur itu. Daripada takut, saya sedikit marah. Saya ceritakan pengalaman saya pada jiran, seorang anggota polis, Magio namanya. Dengan tenang, mereka meyakinkan dengan saya, tak ada apa-apa. Jawapan itu gagal membebaskan hati saya. Menjelang malam, fikiran saya kembali resah. Malam tu saya solat maghrib di bilik Syahrin dan Faizah. Sewaktu sedang sujud rakaat akhir, tiba-tiba satu bungkusan putih tergolek di atas sejadah. Entah di mana ia datang, saya tak pasti. Sepantas kilat saya bangun menamatkan solat saya yang sebelum selesai, muncul Syahrin dan Faizah sedang leka untuk TV. Mereka tidak perasan apa yang terjadi. Suara orang berbual, bunyi tapak kasut, pinggan dan gelas belaga di dapur dan ruang makan berterusan sepanjang malam. Saya tak tahu apa yang harus dilakukan. Nak cari bomoh atau ustaz yang boleh menolong adalah mustahil. Daripada Magio, saya mendapat maklumat bahawa rumah itu dimiliki seorang juruterbang berbangsa Itali. Dah 5 tahun tak ada penyewa, katanya lagi. Sejak 5 tahun lalu tiada penyewa yang kekal menyewa di situ. Paling lama pun hanya boleh bertahan 2 bulan sahaja. Menurut Magio, isteri juruterbang itu membunuh diri dan mengambil pil tidur berlebihan. Semasa kejadian itu berlaku, Magio adalah seorang pegawai polis yang menjalankan siasatan. Saya dapat tahu di bilik tidur anak saya itulah ditempatkan kerana isteri juruterbang itu, dan mayat itu disimpan di situ selama 3 hari sementara menanti saudara mara datang melawat. Namun, apa yang masih tidak faham, kenapa bungkusan putih bergolek semasa saya sembahyang? Hendak kata mayat tidak mungkin, kerana belum pernah saya dengar orang Kristian mati di kapal. Di bilik tidur saya itulah mayat isteri juruterbang itu ditemui. Mungkin sebab itu pintu yang kunci pun dapat dibuka. Akhirnya kami terpaksa berpindah. Sekian, terima kasih. Models popping bottles.